8 Sedang. 8.43 Isyak. Okey. Sambung boleh. Okey. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المكيد الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الوضود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المجيد الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الوحيد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدر المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البار التواب المنتقم العفو رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباكي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون
Subhanallah, maha suci bagi Allah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah layak untuk Allah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan tidak ada Tuhan melainkan Allah. Allah lah Tuhan yang kita besarkan, kita agungkan di dalam kehidupan ini hinggalah membawa kepada hari akhirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan, selawat dan salam atas junjungan yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Allahumma ighfir lana waftah lana abwaab rahmatik. Ya Allah, ampunkanlah kami dan bukakanlah bagi kami pintu-pintu rahmat Engkau. Amin ya rabbal alamin. Yang berusaha Tuan Pengurusi Surau An-Nur dan seluruh ahli tangkuasa yang dihormati Tuan Imam Bilal dan Siap, para ibu ayah yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Malam ni kita bersama dalam ruangan majlis ilmu di mana kita nak petik daripada surah Al-Furqan. Insya-Allah kita akan cuba baca daripada ayat 63, 64, 65, 66, 67, iaitu juzuk yang ke-19. Tajuk yang diangkat pada malam ini iaitu berkaitan dengan hamba-hamba Allah yang disayangi, yang dikasihi dan diridai. Kalau kita nak melihat tentang bagaimana istilah seorang hamba yang disebut oleh Allah, boleh rujuk dalam surah Az-Zariyat ayat 56 menyebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku cipta makhluk yang bernama jin dan manusia melainkan untuk tunduk, melainkan untuk menjadi hamba, melainkan untuk nak sembah Allah, membesarkan Allah. Tetapi dalam juzuk yang ke-18 ada satu surah namanya Al-Mu'minun yang dijelaskan oleh Allah tentang bagaimanakah kehidupan seorang yang dikatakan hamba Allah, tetapi dia bukan sahaja jadi hamba, tetapi dia percaya, dia yakin, dia terima segala apa yang diperintah kepada dia, lalu dia turuti dan patuhi. Namun pada malam ini, sebagai melengkap, sebagai untuk menambah baik kepada pengetahuan kita, kepercayaan kita, pegangan kita, mudah-mudahan tajuk pada malam ini menjadi satu maklumat tambahan kepada kita sama kita. Kepada yang dah belajar tajuk ini, mudah-mudahan menjadi satu ilmu yang akan menambah baik iman amalnya, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Takat itu dulu kita tengok. Allah nak mengajak kepada kita, setelah kita tahu siapa diri kita, apa kita tujuan, dan kita kena tahu macam mana tadi yang disebut sebagai titah perintah yang kena buat dilakukan. Tetapi dalam pengisian dalam memenuhi kepercayaan itu dan pegangan itu, maka amatlah disukai oleh Allah jika kita memiliki beberapa sifat dan kriteria-kriteria yang akan diangkat di sisi Allah sebagai hamba yang disayangi dan dikasihi. Apakah dia? Pada ayat yang ke-63 disebut oleh Allah, dan hamba-hamba Allah Tuhan Ar-Rahman yang Maha Pemurah, yang amat dikasihi dan diridai, itu ialah nomor satunya, mereka berjalan di atas muka bumi Allah dengan sopan santun.
Ini nombor satu, yang walaupun perkataan ini saya kira bukan baru malam ni kita dengar, dah banyak kali. Cuma soalannya, baik saya dan kita semua yang mendengar, sejauh mana dah kita mempraktikkan, mengamalkan dan membawa hal ini dalam diri dan hidup. Itu. Kalau kita nak kata orang yang faham kena berjalan di atas muka bumi dengan sopan santun, maksudnya jangan belagak sombong, agak-agak siapa yang boleh faham dengan macam ni punya perkataan? Itu contoh mudah soalan dia. Agak-agak macam ni punya permintaan Allah, budak-budak 10 tahun boleh faham ke tuan? Itu contoh mudah soalan kita tanya. Kalau budak tu 20 tahun, agak-agak dia boleh faham tak permintaan Allah ni? Itu satu contoh. Kita tanya. Kalau dia dah 30, kalau dah dia 40, kalau dah dia 50, begitulah, so on, sampailah umur berapa Allah bagi kat dia malam ni. Jadi nampaknya tahap-tahap itu sebenarnya membawa maksud yang amat mendalam. Mana kalau kita kata umur budak 10 ke bawah, kalau tak bersopan santun sangat, berjalan atas muka bumi ni, agak-agak kita nak kata tak dia biadab ke kurang ajar? Taklah berapa kita kata sangat, tapi kita kata ish, anak siapa ni, kita akan kata macam itu je lah. Ada contoh, nampak lagaknya tu, nampak tak senonoh orang kata. Ataupun kalau kita kata umur 20, duk jadi tunjuk perangai yang tak elok, jalan atas jalan raya ni nampak sangat tidak patut, tidak wajar. Duk angkat tayar satu, orang tu ada ke depan ke ada belakang ke, dia tak peduli. Aduh, subhanallah, ada nampak dah sikit. Tapi kalau kita dah sampai umur 50, umur 60, duk berjalan sombong lagi ke atas muka bumi, tak ada lagi sopan santun, macam mana kita nak dapat penilaian ni di sisi Allah? Sebab semua orang, saya termasuk, kita akan melalui, dia panggil apa, proses pembelajaran. Taufik dan hidayah berbeza-beza. Masya Allah. Siapa tak kenal nama apa, Mike Tyson? Kalau kenal lah. Seorang anak jalanan yang dia pun tak tahu ayah dia siapa. Dia buat kisah hidup dia, dia tak tahu ayah dia siapa. Kenal lah mak, ada adik beradik, tapi duduk di lorong New York yang paling jahat sekali. Tapi dia kata kalau tidak disebabkan duduk lorong jahat tu, tak masuk penjara, tak kenal pegawai polis ni, tak kenal orang tu, dia kata hari ni aku tak pegang kot tali pinggang terhebat dunia, duk tumbuk orang. Itu satu kisah dia pada satu ketika lampau. Hari ni dia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masa macam tak percaya tuan. Boleh duk masuk Raudhah ni, lalu maqam Nabi ni menitik air mata. Ish, macam mana Tuhan buat tu, kita jadi subhanallah tuan-tuan. Itu satu benda Allah buat kepada orang ni, kita tak boleh faham dan kita tak boleh nak tahu macam mana Tuhan buat macam itu. Masya Allah. Hari tu bulan puasa, kalau tengoklah berita tu, tuan-tuan cari Pak Imam balik imamkan tarawih, join budak-budak imam muda, angkat tayar satu, lumba haram. Tajuk tu imam solat tarawih lumba haram, polis tangkap di Kota Baru. Itu contoh kan, ialah buruk lah nama imam tu. Tapi kalau imam tu naik kuda, angkat kuda jadi dua kaki, itu sombong tak? Itu tak sombong tak? Tapi kalau motor jadi sombong, jadi lain pula tuan-tuan. Subhanallah. Ini keadaan macam mana ayahanda bonda kita yang duduk pada umur usia macam ni, kita dah nampak dah faham dah. Dalam atas muka bumi Allah ni, Allah tak suka menunjuk lagak, menunjuk sombong. Dan ini menjadi proses pembelajaran. Sebab yang pertama tadi itu satu, bila dah ada sopan santun, tingkah laku yang baik, sehinggalah yang kedua.
Dalam ayat yang sama, apabila ada pula orang-orang yang berkelakuan kurang adab, kita dah cuba baikkan diri kita, kita dah cuba tunjukkan sikap yang baik, tiba-tiba ditakdirkan oleh Allah ada orang-orang berkelakuan tidak baik, tidak elok. Bukan setakat berkelakuan tidak baik, menghadapkan pula, kata Allah, kata-kata yang tidak baik kepada mereka. Apatah satu benda, dia maki kita, dia hamun kita, dia cakap yang sangat memedihkan hati diri kita. Ni Allah kata suruh buat apa? Jawablah kepada mereka dengan perkataan yang selamat dari perkara yang tidak diingini. Qalu salamah. Selamatlah kat engkau, aku tak mau cari gaduh, aku tak mau cari pasal. Sungguh tak Tuhan kata ni tuan? Tak tahulah sungguh tak sungguh, tapi Tuhan kata macam tu. Sungguh tak agak-agak? Sungguh lah. Sebab kalau orang yang buat kelaku tak elok tu, dia kata sesuatu apa kat Abang Razak ni, dia kata orang tua tak sedar diri ke, agak-agak sakit hati tak? Sajalah soalan tu, agak-agak sakit hati tak? Takkan kata tak ada apa, saya okey je Ustaz. Pelik juga tu. Dia kata perkataan tu yang sangat kita dengar, tak boleh terima, dan kita tidak mau ikut apa yang Allah kata ni, dan kita nak balas balik. Boleh tak boleh Haji? Boleh lah, apa tak boleh pula? Ikut suka kita lah, pilihan atas kita. Tapi Allah tak bagi. Tapi kalau kita tak mau ikut, apa jadi tuan-tuan? Habis. Maksudnya tak selesai lah di situ. Dah duk layan dia. Tuan-tuan, kita duk nampak budak-budak duk lalu ramai-ramai yang kat tayar satu, jangan tegur tuan. Tak sungguh betul. Jangan tegur, biar dia jatuh dalam parit pun jangan tolong. Tak sungguh tuan-tuan. Tuan-tuan dengar kata, pelik Ustaz Amir ni. Sebab dunia hari ni, dunia tak boleh percaya tuan-tuan. Tuan-tuan dengan satu niat yang bagus, saya tengok ada satu silap mata pula dia buat. Dia buat jatuh, lepas tu dia ambil helmet, dia baling atas belakang kita. Dia bagi kita pula jatuh. Tu. Na'udzubillah. Dunia hari ni kita tak boleh jangka. Melainkan kita kata, ni nampak telefon polis ke apa, tu lain cerita. Kalau kita nak pergi tolong, kita nak pergi selamat, silap hari bulan. Kita nak pergi selamat, dia kata, pakcik, ni pisau. Dia duduk terbaring tu, dia tunjuk pisau. Apa pakcik ada, bagi kat saya. Mujur dia panggil pakcik. Kalau dia cakap engkau aku, sudah lagi teruk. Tuan, manusia hari ni dengan macam-macam benda kita tak boleh sangka. Na'udzubillah. Kita boleh tengok dekat traffic light, itu sopan santun ke, berlemah lembut ke macam tu? Tu motor, cara motor, motosikal, cara motosikal. Tu belum lagi keluar kata-kata. Ini tentu kita duduk satu zaman fitnah, zaman yang cukup menakutkan kita. Ya Allah, ya Tuhan, bagilah keadaan ini reda. Inilah gunanya tempat kita nak membina jiwa-jiwa yang sayang Allah, kasih Allah. Kita jadi satu orang yang dah lanjut umur, lanjut usia, tapi menunjukkan suri contoh tauladan terbaik di tempat kita. Kita nak pergi mana lagi tuan-tuan? Nak pergi mana lagi? Inilah tempat kita. Masya Allah. Itu dia. Yang ketiga, dan mereka yang dikatakan hamba Allah yang disayangi, diredai, itu ialah yang tekun mengerjakan ibadat kepada Allah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri. Yang ni merujuk kepada solat tambahan. Hak yang fardu tak dah cantik dah ada. Sama macam tadi kita kata, kalau payah dan sukar amat difahami oleh orang yang umur usia 40 ke bawah, bukan tak boleh faham. Umur macam tu ni banyak ujian dan dugaan. Macam umur macam saya ni lah. Abang Razak buat poster pun nakal malah ni. Dia ambil gambar umur 30 tu. Tak senonoh sungguh HJK Surau An-Nur ni. Kawan-kawan tengok, dia kata raga ustaz. Nak buat macam mana umur macam itu? Dia pergi ambil banyak gambar tu, ada gambar tu yang dia ambil. Tu umur-umur macam tu karut lah tuan-tuan.
Aduh, Masya Allah. Tapi bila kita dah masuk 40 lebih nak menuju 50, kita yang dah 60 malam ni, hak dah 70 malam ni, 80 adakah masjid ni surah An-Nur? Allahu Akbar. Hebat. Subhanallah ji. Alhamdulillah. Jadi Allah kata ni nak buat apa lagi Haji? Malam-malam semayang, berdiri, bangkit, bangun. Itu je. Tuhan minta yang tu je tuan. Saya dapat mesej Abang Razak hantar, sahabat kita Tuan Haji Nordin telah meninggal dunia. Saya pun terkejut juga. Tuan Haji Nordin mana? Tuan Haji Nordin ni dia ada dua. Kan? Tuan Haji Nordin yang selalu duk bertakbir tu. Masya Allah. Aduh, tuan-tuan. Kalau Tuan Haji Nordin pasal tani ada lagi. Tuan-tuan, tak ada apa dah yang lain-lain. Tuan-tuan tak payah duk fikir ekonomi naik ke ekonomi jatuh ke, siapa nak menguasai negara ke. Haji ni dah 70 80 ni bangkit bangun, berdiri, solat, sujud, yang ni Tuhan suka. Apa lagi kalau kita yang masih kuat sihat walafiat. Tuhan suruh, bukan saja Tuhan suruh, dia kata aku sayang kat dia orang ni, aku suka kat mereka ni. Dan sampai ke tahap bukan mereka solat sembahyang waktu malam sahaja, mereka berdoa kepada Allah, Rabbana srif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama. Yakni kita kata, ya Allah, wahai Tuhan kami, sisihkanlah azab neraka jahannam dari kami, sesungguhnya azab siksa itu adalah mengerikan. Ya Allah, tentu bayangkan yang sebut ni ketua keluarga, hak yang sebut ni suami, hak yang kata ni pemimpin masyarakat, yang kebanyakan pemimpin ni kita kata umur 50, 60, 70. Mereka duk kuat sihat walafiat. Bayangkan tuan-tuan, yang duk sebut macam ni seorang menteri besar negeri, dia bangkit bangun solat, yang sebut macam ni dia raja, dia sultan, dia agung tuan-tuan. Macam mana Allah tengok dia? Hebat tuan-tuan, hebat. Dan kita pula tak tahu dan kita tak dengar, lagi bagus. Tapi yang maunya buat. Bukan setakat dia berdoa, dia bermunajat pula. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Oh ya Allah, sungguhnya kalau kena neraka jahannam ni teruk ya Allah. Sebab dia adalah tempat penetapan dan tempat tinggal yang amat buruk ya Allah. Na'udzubillah. Orang yang menjadi tetamu Allah pada kali ini nak pergi Mekah, diingatkan kalau tak kuat, tak apa sihat, jangan pergi. Kerana dijangka stroke haba nanti tu ni suhu boleh meningkat sampai 50 yang sangat panas, yang boleh melemahkan diri. Dia panggil apa? Dehydrate. Tubuh badan kita akan kurang air dan sebagainya. Tu semua dia ambil kira. Tu cuaca panas. Kita pun baru kena. Kata, ya Allah, bilalah nak turun hujan, bilalah ya Allah, panasnya sangat. Equinox lah, stroke haba lah. Ni alhamdulillah, Tuhan dah bagi 2-3 hari ni hujan turun. Syukur tuan-tuan. Jadi nak ceritanya tu semua sedikit gambaran. Ni kita dah sebut ni, kita tak tahu, tapi Allah dah bagi tahu. Sama ada kita terima, jadi ragu-ragu, ya, kita tak tengok, tapi Allah suruh kita terima dengan tunduk dan patuh kepada dia. Masya Allah. Macam mana kita duduk dalam surau An-Nur malam ni, duduk menanti menunggu masuk waktu Isyak ni. Selesa ke resah gelisah tak? Kalau macam ni lah, nak tunggu bertemu menjumpa Allah sembahyang Isyak, gambarannya duduk di mahsyar ni macam malam ni. Allah tak tahu nak cakap tuan. Sebab dalam hadis kata duduk di mahsyar tu bukan masuk neraka lagi tuan, mahsyar sahaja. Tempat berhimpun tu matahari dapat rasa macam sejengkal atas kepala. Aduh. Tapi ada satu golongan dalam 7 golongan, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid.
Dia jadi satu orang, dia suka dengan rumah Allah. Dia suka hadir rumah Allah. Dengan itu Allah bagi hadiah kat dia. Saya pun tak tahu arash Allah nak lindung tu macam mana. Kalau orang tanya saya, kalau arash ni macam bumbung ni surah An-Nur ni kah? Kalau tanya saya, bagi saya macam ni pun dah cukup baik dah. Tak tahulah lebih lagi, mestilah lagi baik. Kalau macam ni lah isu Allah nak bagi, dah cukup baik dah. Aduh. Dan tahap waktu nak menanti menunggu tu pun berbeza-beza. Iman dan amal orang tak sama. Kan? Ada orang Allah bagi duduk dalam satu keadaan yang dia apa? Macam ni. Sahabat-sahabat kita yang tak dapat tiang ni dengan ada tiang, selesa tak? Dan saja tanyalah, tu contoh. Kan? Sama-sama nak menghadap Allah je lagi, tapi keadaan tu tak sama. Ni ada iman, ada amal, tapi mungkin iman dia tu kurang sikit pada sahabat kita yang ada iman, ada amal, tapi dapat tepat sandar. Masya Allah. Itu contoh mudah tuan. Tu. Allah Akbar. Bukan takat ni, ada sahabat kita dapat kerusi lagi. Allah Akbar tuan. Sama level dengan penceramah. Tak sama tuan. Semua tak sama. Kita kata orang yang duk solat pakai kerusi ni orang ada kedudukan sebab dia solat duduk. Orang yang solat berdiri ni orang ada pendirian sebab dia berdiri. Allahu Akbar. Jadi itu semua gambaran-gambaran duniawi. Hak akhirat sungguh kita tak tahu tuan-tuan. Ni hak orang yang nak pergi berukuf di Arafah. Masya Allah. Tiba masanya kini, ukuflah di Arafah, terbayanglah di sini tempat berhimpun nanti, tempat berhimpun nanti. Aduh, siapa ada pengalaman dia duduk di Arafah tu dia tahu. Masya Allah. Kita yang package muassusah tu. Itu muassusah kan muassasah. Dia kemah biasa ya kan. Okey. Boleh lah. Aduh. Haji masuk. Masuk mana? Masuklah. Mana tempat saya? Tak tahu. Pakai tanda lah dengan apa-apa kain tola. Ada siapa ada pengalaman tu dia tahu tuan-tuan. Masya Allah. Saya dapatlah pengalaman tu 2010. Allahu Akbar. Tapi tu pun selesa tuan-tuan. Makan minum ni tak larat. Bukan makan minum tak ada, makan minum pun tak larat. Allahu Akbar. Jadi itu gambaran balik di hari akhirat kelak. Dan yang ke-67 pula Allah kata, yakni 1, 2, 3, 4, 5, yang kelima, iaitu yang dikatakan hamba Allah yang disayangi dan dikasihi di sisi Allah itu ialah apabila mereka membelanjakan daripada harta yang ia miliki, tiadalah melampaui batas dan tiadalah bakhil kedekut. Sebaliknya perbelanjaan mereka adalah betul, yakni sederhana di antara kedua-dua cara antara boros dan bakhil itu. Yang ni pun Allah bagi tahu kat kita. Tuan-tuan, kalau yang ni pun Tuhan tolong ajar. Takkan sistem urusan hidup yang macam-macam tu tak ada dalam agama. Kalau yang ni pun Allah bagi tahu, orang yang nak dapat harta mesti bekerja, mesti berusaha, mesti ada benda dia buat. Tetapi Allah suka dengan harta yang dia miliki tu guna, jangan duk simpan saja. Tak mau. Duk simpan sampai tak guna, tak ada faedah. Jadi dia guna, tetapi Allah kata guna jangan sampai over limit. Dan jangan sampai tak guna langsung, sampai kedekut. Tu, Masya Allah. Saya ni isterinya Haji Bakhil. Rumah cukup, makan cukup, semuanya cukup, cuma duit saja yang saya tak pernah tengok. Tu, saya ni anaknya Haji Bakhil. Mesin kedai saya rosak. Ayah saya ni bagus, tapi nak minta duit kat ayah saya macam roda kereta lembu, dia kata. Tu, Masya Allah tuan-tuan. Kedatangan kami ni nak meminang anak tuan Haji Kedekut.
Nama saya Haji Bakhil ke? Bukankah sama abang? Nama Haji Bakhil dan Haji Kedekut kan lebih mulia dipanggil Haji Bakhil daripada dipanggil Haji Kedekut. Tuan-tuan, Masya Allah. Dia kata panggil Haji Bakhil lagi mulia daripada panggil Haji Kedekut. Dahsyat tuan-tuan. Jadi yang nak disebut oleh Allah Ta'ala tadi, jadi jangan sampai jadi hal dengan nak belanja tu kita tak ada satu bajet yang elok. Tu baru untuk seorang, tuan-tuan. Bagaimana kalau dia punya tanggungjawab? Bagaimana kalau dia satu orang ketua negeri, ketua negara? Sebab tu negara kalau buat belanjawan 2022, bajet 2023, bagus. Tapi jangan sekadar buat sajalah, lepas tu jadi hal bagi hambur kat kita. Yang tak mahu macam tu. Di samping bagi tahu kita ada masalah ekonomi negara, krisis bekalan, makanan itu dan ini, tapi di samping bagi jalan keluar. Tak mau bagi kita ni jadi runsing, jadi risau, jadi menggelabah. Tuan-tuan, jangan cakap besar, tuan-tuan. Bila ada masalah keuangan, bila mana ada masalah perbelanjaan, agama pun huru-hara, tuan-tuan. Nak belajar pun tak tentu arah. Walaupun tak banyak sikit, ada orang dia mampu tahan, dia boleh bersabar. Itu cukup baguslah. Tapi ada pihak yang dia cukup tertekan. Tuan-tuan boleh tengok rancangan Bersamamu TV3. Tuan-tuan boleh tengok apa di celah-celah kehidupan TV1. Sayang disayang macam-macam. Kata, ya Allah, dalam keadaan macam ni ada orang kena macam tu, dah lah hidup susah, ada pula dalam rumah tu sakit. Takut muslim yang dirahmati Allah. Kita ni macam mana? Kita ni macam ni lah. Alhamdulillah, syukur. Kan? Jadi apa? Itu hari PKP ada sampai pihak angkat bendera putih. Kesian tuan-tuan. Sahabat kita Tuan Haji Nordin ni duk mengendali pasar tani. Bila ni kami nak boleh buka lambakan bahan duk ada. Tak boleh nak berniaga. Allahu Akbar, tuan-tuan. Ujian. Allahu Akbar. Baik, itu yang kelima. Kita tengok ayat yang selanjutnya 68, 69, 70 dan 71. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. Yang keenam, yang ketujuh dan yang ke-8, dia ada 3 sekali, iaitu yang dikatakan hamba-hamba Allah yang disayangi dan dikasihi itu ialah yang tidak menyembah sesuatu yang lain bersama-sama Allah. Tadi kita kata dia dah beriman, dia dah beramal, tapi dalam iman dan amalnya itu ada campur aduk. Dia tak peduli hal syirik besar, hal syirik kecil, hal syirik terang, hal syirik tersembunyi. Dia tak tahu hak dia terlibat tu tahyul, khurafat. Na'udzubillah, tuan-tuan. Tak boleh. Jangan kita biar diri macam tu. Umur dah berapa dah duk fikir lagi macam mana nak aku tak puas hati dia ni. Ni di mana ada bagusnya bomoh, bagi kena dia ni sikit. Umur 50, 60 duduk sembang macam tu lagi. Duduk di Shah Alam ni, duduk nak cari Tok Bomo siam lagi buat orang. Astagfirullahaladzim. Lalu duduk dengar-dengar ujung-ujung kampung. Kan? Duduk di bandar raya yang duduk sembang teknologi maklumat ni, tak puas hati cari Tok Bomo. Na'udzubillah, tuan-tuan.
Semua tu cari penyakit. Oh, jangan kita semua terlibat. Minta dijauhkan daripada Allah, kita terlibat hal-hal macam tu. Sebab tu bagus kita tuan-tuan, habis salat, lepas bagi salam, terbaca surah Al-Isra ayat 111. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabbirhu takbira. Itu semua ayat-ayat membantu agar Allah jauhkan kita daripada syirik. Istighfar jangan tinggal. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Secara sekali, cara 3, cara 10 Ma'arif subuh. Semua tu ayat-ayat yang membantu menguatkan jiwa kita untuk jangan tergelincir daripada landasan tauhid. Allahumma antas salam wa minkas salam dan sebagainya. Ayatul kursi. Semua tu ayat-ayat menguatkan diri tuan-tuan. Subhanallah, tiba-tiba alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semua tu menguatkan tauhid kita kepada dia, supaya pemikiran kita dipelihara, hati kita tak ganggu, perbuatan kita tidak terlibat. Sebab kita tak punya kuasa tuan-tuan nak bagi halang diri kita ni, melainkan dia yang boleh tolong. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati diri kami ni, Allah tolonglah bagi kekuatan dan penetapan supaya kami ni tunduk patuh taat kepada agamamu dan Engkau juga ya Allah. Banyak tuan-tuan, banyak macam-macam hak yang Nabi share, kongsi kat kita. Yang kedua, yang ketujuhnya, iaitu orang yang tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuh. Jangan kita duk sembang tak puas hati dengan orang ni nak bunuh orang. Bahaya tuan. Marah ke orang ni, berkelahi bergaduh ni, lebih-lebih mulut je lah, lebih-lebih kan. Bukan ialah nak buat macam itu hari jadi isu di mana? Sungai Buloh ke apa? Curi duit masjid. Nak tangkap, nak mandi dalam bilik jenazah. Kan. Jadi saya teringatlah di surau tuan-tuan ada seorang dia buat perangai macam ni juga. Kan, tapi tak ada lah sampai macam tu, katakan kena kurung je, tapi tak ada lah masuk berita, mujur lagi. Tapi hak kawan tu masuk berita. Sampai saya pun dah terlupa dah, kena pecat ke apa, tak tahu dia apa pecat diri dia, saya terlupa dah cerita tu. Kan, lepas tu ada pula cerita membela, kata dia ni memang tak boleh pakainya ustaz. Budak ni memang elok, bukan kata kena mandi jenazah, tanam tu dalam lubang kubur. Pula dah, ya ke? Tu. Ya Allah ya Tuhan, muslimin dirahmati Allah. Iyalah tuan, anak marah ni sebab tak puas hati. Hari tak kena tak apa lah kau, hari kena orang sakit kau. Pagi tadi dia orang tunjuk lagi, ada di mana Putrajaya, curi tabung surau, apa nama surau tu tak tahu. Kan, pagi tadi dia orang viral pakai baju Liverpool pula tu. Buat malu kumpulan cak ayam. Tu Allahu akbar. Nak buat macam mana tuan-tuan? Ya Allah, na'udzubillah min zalik. Jadi marah, berkelahi bergaduh, paling-paling kurang mulut jangan lebih had daripada tu. Sebab kita takut bila kita bertindak, kita nak ancam nyawa orang, ini berbahaya. Yalah, dulu-dulu kita pun ada duduk dengan kawan-kawan ni, engkau ni lama dah hidup ke? Tu cakap macam tu bahaya tuan. Dia tak katalah nak bunuh, tapi dia kata engkau ni dah lama ke hidup. Macam tu punya ayat. Ataupun dia kata apa? Dia kata parang di rumah aku ni lama dah tak asah. Tuan-tuan, bahaya tuan-tuan. Na'udzubillah. Ni. Jadi jangan kita sampai mengancam orang. Ni kita nak masuk raya Aidil Adha ni, nak sembelih lembu. Kalau kita nak minta tolong orang, kita tak dibenarkan menghulur barang pisau ni ikut mata. Itu diberitahu oleh Nabi tuan-tuan. Nabi suruh bagi ikut hulu. Tempat pemegang tu.
Macam tu pun Nabi ajar. Masya Allah. Tetapi kecuali dengan jalan yang hak, yang dibenarkan oleh syarak, yang ni boleh. Dia kata kalau nak bunuh orang, kalau duduk dalam perang fi sabilillah, orang jahat, orang kafir serang negara, serang agama, ganggu keluarga, mereka cari pasal dulu, kita hanya mempertahankan diri. Subhanallah. Ini dia tuan-tuan. Orang yang jadi apa? Ketua hakim menjatuhkan hukuman. Tu macam mana tuan-tuan dia cakap tu? Dan telah diterima pakai, kalau dia ada menyimpan, mengedar lebih daripada apa benda ni ukuran dadah tu, dia tu hukuman mandatori, gantung sampai mati. Hush, macam mana tuan-tuan? Subhanallah. Itu satu keadaan, ya. Hukum qisas itu dibenarkan. Itu dia. Yang ketujuhnya iaitu tidak berzina. Sebab Allah menggah sungguh dengan ketiga-tiga itu tadi, sesiapa yang melakukan yang demikian akan mendapat balasan yang besar dosanya. Jangan, kamu ni aku sayang, kamu ni aku kasih. Dan bukan setakat itu, kamu ini akan digandakan baginya azab seksa pada hari kiamat, dan ia pula akan masuk dalam neraka yang kekal dengan menerima kehinaan. Tetapi Allah yang Maha Penyayang ni kata, bila orang-orang yang macam tu dia terlibat buat, datang kepada dia taufik dan hidayah, maka dia bertaubat dengan taubat yang bersungguh-sungguh. Dia meninggalkan dengan beriman serta mengerjakan amal yang soleh. Tengok, tuan-tuan, Allah kata kalau kita sedar insaf, tak cukup dengan sekadar taubat, sedar diri insaf, duduk senyap, menyendiri, itu tak boleh tuan. Dia sebaliknya kena apa? Mencari guru. Dia kena membina dengan ilmu. Dia kena melakukan titah perintah Allah, sebab yang tu cabaran. Kita semua ni sampai umur berapa dah malam ni? Saja tanya tuan-tuan. Kita nak jaga iman dengan amal ni, senang ke susah tuan? Tanya umur 70 ni, senang kan nak jaga iman dan amal sampai umur 70 ni? Senang kan tuan? Tak tahu nak jawab, senang ke susah? Subhanallah. Sebab tu, senang atau susah, bahagian masing-masing. Rasulullah pesan kepada Muaz bin Jabal, ya Muaz, minta tolong ke Allah, jaga kita. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita elok ke kita tak elok ke, ya Allah tolonglah aku bagi ingat kat engkau, ya Allah tolonglah aku bagi dapat bersyukur kat engkau, ya Allah tolonglah aku bagi elok dalam beramal ibadat. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tuan, macam ni punya keadaan. Jadi ada orang Allah bagi kemudahan kepada dia, ada orang Allah bagi jalan payah kepada dia. Maka kita bukan nak jeling tengok orang semata-mata, tapi nak tengok kepada diri kita, macam mana kita dapat melaksana. Sebab itu kalau orang tak mau terlibat buat, dia menjauhkan daripada ilmu, dia jauh daripada guru, dia jauh daripada jemaah, ini salah besar tuan. Ya, bahaya. Orang yang sedar dan insaf, dia tak mau join jemaah, tak mau terlibat masyarakat, berbahaya. Bahaya pun tuan, dia belajar sendiri-sendiri, tak ada guru. Bagus tuan-tuan, akhirnya orang nampak dia bagus, tapi dia jadi macam satu hal lain pula nanti. Setan pandai tuan-tuan. Orang kata kenapa ni tak pergi sembahyang berjemaah? Sebab tak boleh, saya nak kena habiskan selawat saya 1 juta. Sudah dah. Kacau je tuan-tuan. Bagus tak bagus? Bagus selawat tu. Jadi kita kata, nampak kamu dah bagus dah sekarang ni. Tapi kenapa tak join ni? Kita ada jemaah, ada itu ini. Tak apa-apa, sebab saya dah amalan saya kena selesai dulu. Saya kena istighfar 3 juta. Lagi tak selesai 3 juta tu, saya tak boleh keluar di tengah masyarakat. Ini bahaya tuan. Dan saya tak boleh keluar di tengah masyarakat sebab saya tengok kepala-kepala masyarakat di seksyen 20 ni semua berkepala binatang. Sudah dah.
Saya seorang yang kepala orang, hak lain ni semua kepala tak berguna. Sebab saya nak mengelak daripada fitnah itu, maka saya mengurung diri saya. Habis dah tuan. Semua cari penyakit tuan. Bagus tak bagus? Nampak bagus, tapi ada tak bagus dia. Orang hak yang duk pergi masjid ni sebenarnya dia dosa dah terlalu banyak, dia tak tahu menyucikan diri. Maka sebab tu dia duk pergi masjid dan surau banyak. Uish. Dia boleh cakap macam tu tuan-tuan. Dan saya tidak perlu berguru sebab guru saya ialah Jibril. Sudah dah. Bukan Nabi Muhammad saja yang seorang boleh belajar dengan Jibril, tapi orang lain tak tahu. Saya pun sebenarnya belajar dengan Jibril juga. Ni guru-guru ni kuliah maghrib, kuliah subuh ni semua kulit. Tak ada isi. Tuan-tuan, macam ni punya ajaran duk ada. Dan ada pengikut dia tuan-tuan. Ya Allah, menakutkan. Menakutkan tuan-tuan. Sebab tu Allah tak mahu. Sebab cabaran melaksana titah perintah Allah ni sampai Allah kata Allah akan menggantikan pada tempat kejahatan mereka dengan kebaikan. Sebab kalau diikut laluan yang macam mana ditunjuk oleh Nabi, sahabat, dia takkan jadi macam tu. Na'udzubillah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasihani. Dan sekali lagi ditekan oleh Allah dalam ayat 70, dan sesiapa yang bertaubat dengan bertaubat sungguh-sungguh dan beramal soleh yang sebenarnya, maka sesungguhnya ia bertaubat kepada Allah, yakni Tuhannya, dengan sebenar-benar taubat. Sebab dia ada 3 benda yang dibawa dalam dirinya, iaitu yang pertama, hati yang hidup, jiwa yang jelas. Kan baru ni kita ikuti khutbah bertajuk apa tuan-tuan? Lupa dah, baru lagi. Hati-hati dengan hati. Tajuk baru ni bukan? Masya Allah. Antara 3 benda yang diangkat, iaitu yang pertama, kita nak ingatkan bahawa kita ni nak menghidupkan jiwa kita ini. Roh kita jangan bagi rosak, hati kita jangan bagi ganggu, akal kita jangan bagi celaru, nafsu kita tu kita bagi kontrol elok. Sebab itu hati yang hidup, dia akan sedar benda-benda ini. Kita tak mau menjadi hati yang mati. Bahaya pula. Hati yang tak sedar-sedar sampai ke sudah. Dan kita jangan jadi yang ketiganya, hati yang sakit, hati yang menderita. Tadi itulah hak golongan macam tadi. Bagus dah sedar, bagus dah insaf, tapi laluan tu pula tak cantik. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu pada ayat yang ke-72, ayat yang 73 diseru oleh Allah, وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا. Allah kata, yakni tadi dah berapa dah? 7 dah. Yang ke-8-nya, yakni mereka yang dikasihi, disayangi, diredai oleh Allah itu, yang tidak menghadiri tempat-tempat melakukan perkara yang dilarang. Ni. Jadi tak boleh datang masjid bukan benda dilarang tadi kita kata, bahkan disuruh. Tu. Kalau kita tak mau pergi tempat-tempat dilarang tu tak apa. Tempat-tempat yang lara itu tak apa. Tapi masjid, surau, aktiviti masyarakat, penduduk, yang ni tak dilarang, bahkan disuruh untuk kita berjamaah. Ya Allah, tuan-tuan, Nabi duduk dalam gua Hira. Bila dah dapat wahyu, Allah tak suruh dia duduk selama-lamanya tuan-tuan. Allah suruh dia keluar, cari masyarakat, jumpa orang. Bila selama ini dia hidup umur 20, 25, 30, orang kata apa kat dia tuan? Pemuda yang baik, Al-Amin. Baguslah apa macam-macam lah puji Nabi ni. Jadi bila umur dia 40, umur 45, apa orang kata kat dia? Pemecah belah masyarakat lah. Pemuda tak bagus, tak baik. Sila-sila je. Jadi pelik. Hak Nabi Muhammad sebelum ni baik, tiba-tiba jadi jahat. Tu. InsyaAllah kita sambung sikit ni.
Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن محمد رسول لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة حاجة سيدنا محمد رسول الله والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Alhamdulillah, muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Itu dia yang ke-8 tadi. Apabila menjadi hamba-hamba Allah yang disayangi, dia dah nampak dah tempat mana nak pergi, tempat mana yang kena ditinggalkan. Dan yang ke-9-nya, sekali lagi, dan apabila mereka bertembung dengan sesuatu yang sia-sia, mereka melaluinya dengan cara membersihkan diri daripadanya. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, kita duduk dalam suasana yang suasana itu kita bina. Kalau kita kata duduk dalam qaryah surau An-Nur ini, maka kita bina suasana ini dengan kita menghidup, mengihyakan rumah Allah ini dengan majlis ilmu, dengan aktiviti. Maka secara tak langsung kita dijauhi daripada tengok, nampak dan lihat tempat-tempat yang mendekatkan diri kepada yang sia-sia. Sebaliknya, dengan ada tempat yang macam ni, perhubungan yang macam ni, kita sentiasa menyuruh, mengajak manusia kepada kebaikan. Allahu Akbar. Saya ingatkan surau ni dah cukup dah pembangunan yang ada. Lalu datang tadi nampak ada pecah pula dah. Ya Allah, ish dahsyat sungguh AJK ni. Apa benda dia orang nak buat lagi pun tak tahu ni. Kan, ya Allah. Tuan-tuan, yang ni kalau kepala tak jalan, idea tak ada, tak jadi macam itu. Masya Allah, tuan-tuan hebat. Masya Allah. Teruskan tuan-tuan. Lagi boleh tambah baik, lagi boleh elok, lagi memberi manfaat kepada masyarakat sekeliling. Laksanakan. Jangan menjadi masjidun amirah wa hiya kharabuhum minal huda. Tetap mau jadi macam mana Nabi sebut, rumah-rumah bangunan Allah hebat sahaja, tapi dalamnya sunyi daripada taufik dan hidayah. Tapi kita nak jadi tempat yang makin baik, makin elok,
makin berguna, makin ada manfaat kepada masyarakat. Tu Allahu Akbar. Lagi kita memudahkan orang. Bukan lagi apa? Menyusah payah dan memberi sukar kepada orang. Tak mahu. Tu makin elok, makin ada peningkatan yang baik bersama. Dan yang ke-10-nya pula ialah, dan hamba-hamba Allah yang diredai itu ialah orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat keterangan Allah, tidaklah mereka tunduk mendengar secara orang-orang yang pekak dan buta. Oh ya Allah, kita tak mahu makin meningkat umur, makin meningkat usia, seiring dengan dengar ayat Al-Quran, seiring dengan dengar hadis Nabi, kita bukan sekadar tunduk buat tak tahu, tapi datang taufik dan hidayah, datang kepada kita ilmu, dapat kepada kita kefahaman, terseronok macam tu. Takut muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Kita nak rasa bila kita baca suratul Fatihah itu, kita dah nampak dah apa yang kita kata. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Allah yang menguasai hari pembalasan. Allah Tuhan yang kami besar dan sembah, tempat kami mohon minta tolong. Ya Allah, tunjukilah kami dengan petunjuk jalan hidup yang lurus, sebagaimana jalan orang-orang yang telah Engkau redai dan rahmati. Bukanlah jalan sebagaimana orang-orang yang telah Engkau murkai, dan bukanlah pula jalan sebagaimana orang-orang yang telah Engkau sesatkan. Ini kita nampak tuan-tuan, kita tidak jadi buta, tak jadi pekak. Sebab benda tu kita duk sebut hari-hari, dan benda tu dia tak akan jadi macam tu saja, melainkan kena duk tengok selalu, duk lihat selalu, duk dengar selalu. Macam saya sebut tadi tuan, dia bukan jadi macam saya saja jadi, memang nak kena selalu. Subhanallah. Dan itu kita takut kalau hilang tuan. Jangan cakap besar tuan, ada hari nak jadi ni, jangan tuan. Ia kena budu pun dah terlupa tuan. Jangan cakap besar. Tu hayang duk jadi selalu duk dengar ni, qul ya ayyuhal kafirun. Kan tak jumpa lakum dinukum waliyadin. Itu pun kecup perut tuan. Baca wattini wazaitun berakhir dengan wal asri innal insa. Punya duk tarik. Baca wal asri berakhir dengan wattini wazaitun. Wal asri innal insana lafi husr illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'd. Dia pun makmum pun senyap, tak kata apa. Bunyi macam sedap. Rupanya surah lain dah masuk. Subhanallah tuan-tuan. Yang jangan cakap besar tuan. Hari tak kena tak apa. Dan hari nak jadi habis. Hara habis. Itu. Sebab tu penceramah dia takut nak jadi imam. Saya pun tak berani tuan. Sebab kita tak bersedia. Dah ada imam, bagi imam lah kau. Jangan duk suruh-suruh nak hormat ustaz lah apa kah. Memang tak ada dia orang imam tuan-tuan. Saya pun termasuk. Tu yang terakhir. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Dan orang-orang yang disayangi, dikasihi oleh Allah itu ialah mereka-mereka yang berdoa kepada Allah dengan berkata, wahai Tuhan kami, kurniakan kami, pasangan kami, zuriat-zuriat kami menjadi penyejuk mata, cahaya mata kami suka dalam hidup. Ya Allah, tuan-tuan, ayat ni tak ada kena mengena orang baru menikah ke. Ayat ni orang belum menikah, lepas menikah, menikah lama dah, kena baca berterusan. Kena baca berterusan tuan-tuan. Sebab yang ni anugerah Allah bagi. Dapat ke tak dapat lagi ke pasangan hidup yang serasi, yang harmoni, baca. Anak duk jadi itu ini tak kena baca. Sebab kita tak ada kuasa, kita hanya mampu usaha apa yang mampu kat kita, bentuk, didik. Tuan-tuan, takut tuan-tuan. Saya pun takut. Saya tak perlu sebutlah nama penceramah hebat, orang-orang kenal. Sekali jadi hal anak buat apa benda tak senonoh, orang sembang media sosial keluar, ya Allah, takut tuan. Kena kat anak dia. Buat macam mana tuan-tuan? Ya Allah, na'udzubillah min zalik. Cukup takut tuan.
Jadi hal ni memang memalukan kita, menjatuhkan maruah. Sebab hanya kita mampu minta, Allah lindunglah, tolonglah ya Allah. Dan jadikanlah iman, taqwa sebagai pimpinan kami. Tu, semua orang tak boleh lari, tak boleh nafi, kita banyak kekurangan dan kelemahan. Cukuplah sekadar itu. Mudah-mudahan dengan 12 ke 13 perkara sebagai mendapat keadaan hamba Allah yang disayangi, dikasihi, dapat kita peroleh bersama-sama pada malam ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi حسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.